Okey. Bismillah. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada malam ini pada surah yang ke-102, iaitu surah At-Takasur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dan janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, nescaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seterusnya kita masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah At-Takasur. At-Takasur dengan makna maksudnya iaitu bermegah-megah, ataupun boleh juga kita terjemahkan sebagai membanyak-banyakkan. At-Takasur daripada perkataan kasara, iaitu banyak, iaitu membanyak-banyakkan.
iaitu akan harta dan kemegahan. Surah At-Takasur, nama ini diambil daripada awal permulaan surah, iaitu apabila Allah Ta'ala menyatakan Alhaakumut Takasur. Dan surah At-Takasur adalah termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita sedia maklum, surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang membicarakan soal akidah serta soal keyakinan, kepercayaan kepada hari akhirat serta pembalasan yang akan dijanjikan diberikan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Maka surah At-Takasur adalah surah yang menceritakan berkenaan dengan balasan ataupun akibat yang akan diperolehi di hari akhirat. Allah Ta'ala akan menunjukkan berkenaan dengan neraka Jahannam kepada orang-orang yang suka bermegah-megah. Pada permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan surah dengan Alhaakumut Takasur, iaitu dengan maksudnya sifat bermegah-megah itu ataupun sifat suka membanyakkan itu telah melalaikan kamu, iaitu telah melalaikan kamu sehingga lupa untuk mencari dan mengejar kehidupan akhirat. Disebut dalam riwayat Ibnu Zaid bin Aslam daripada ayahnya bahawa dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sabdaan Nabi, Alhaakumut Takasur, Alhaakumut Takasur anit ta'ah. Maksudnya mereka bermegah-megah, bermegah itu telah melalaikan kamu daripada ketaatan. Hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut, sehinggalah sampai masuk ke dalam kubur, maksudnya sampailah kematian menjemput kamu. Dan mengikut huraian Al-Hasan bin Al-Basri radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa maksud bermegah-megah dan membanyakkan di sini adalah dalam hal harta dan anak. Kerana tuan-tuan, dua perkara ini iaitu harta benda dan anak pinak adalah dua perkara yang selalu dimegah-megahkan, selalu dibangga-banggakan oleh manusia. Kita tengok seseorang itu berbangga, bermegah-megah apabila dia ada harta yang banyak. Dan kita melihat bagaimana golongan-golongan yang mempunyai harta yang banyak, mereka berbangga-bangga. Sebagai contoh yang telah disebut di dalam Al-Quran, bagaimana Fir'aun berbangga dengan hartanya yang begitu banyak. Namrus berbangga dengan harta dan kerajaannya yang begitu besar. Qarun berbangga dengan harta-hartanya yang melimpah ruah. Maka tuan-tuan, perkara yang pertama disebut di sini bahawa bermegah dalam sudut harta. Yang kedua, bermegah ataupun berbangga dari sudut anak. Kerana biasanya tuan-tuan menjadi adat sesetengah di kalangan manusia, mereka berbangga dengan bilangan anak yang ramai, keturunan yang ramai. Bila ditanya anak ada berapa? Oh, 10. Nah, anak ada berapa? Oh, ada 15. Maknanya dia bangga dengan anak yang ramai. Tapi bila tanya kepada orang yang tak ada anak, anak ada berapa? Tak ada lagi. Tak, dia jawab tu slow je. Nampak? Tanya Haji anak berapa? Baru 2 orang. Dia jawab tu slow. Tapi kalau anak ramai, Haji anak berapa? Oh, kita 15 orang. Maka dia sebut. Sebab apa? Sebab dua perkara ni adalah dua perkara yang membawa kepada nilai kebanggaan dan kemegahan, iaitu harta dan juga anak. Ini mengikut pendapat Hasan Al-Basri dalam menyatakan Alhaakumut Takasur,
iaitu bermegah-megah yang telah melalaikan. Iaitu apa? Iaitu harta dan juga anak. Dan kalau kita melihat, kita menelusuri, memang dua perkara ini sering melalaikan manusia. Iaitu yang pertama harta, dan yang kedua adalah anak. Nah, harta dan anak sering melalaikan kita daripada melakukan ketaatan, sering melebakkan kita lalai daripada mengejar kehidupan akhirat. Dan mengikut Ibnu Abi Hatim menyatakan bahawa apabila ayat ini turun, alhaakumut takasur, bermegah-megah itu telah melalaikan kamu, bahawa dia menyatakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan dua dari beberapa kabilah Al-Ansar. Maknanya ayat ini turun kepada kabilah Ansar, iaitu dua kabilah Ansar, satu Bani Harisah dan yang kedua Bani Al-Harith. Jadi ayat ini turun kepada Bani Harisah dan Bani Al-Harith. Dua kabilah ini tuan-tuan, mereka ini saling berbangga-bangga dan bermegah-megah di antara satu sama lain. Dan kita melihat memang orang zaman dulu tuan-tuan, dia bermegah dengan kabilah-kabilah dia, dengan keturunan-keturunan dia. Sehingga kan satu kabilah ni dia tanya, apakah yang terdapat kepada si fulan dalam kabilah kamu? Nampak? Keturunan kamu ada apa? Dia tanya. Keturunan kamu ada apa? Kabilah kamu ada apa? Dan kemudian disebutlah mereka berbangga kepada orang yang masih hidup. Dia kata kabilah kami ada harta sekian-sekian. Kabilah kami ada anak keturunan yang ramai. Nampak? Mereka saling orang Terengganu kata pakat badi, tahu. Pakat badi nak tunjuk kemegahan, kehebatan masing-masing. Sehinggalah mereka berkata, mari ikut kami pergi ke kubur. Nampak? Mari ikut kami pergi ke kubur. Selepas tengok dua kabilah ni, kabilah Bani Harisah dan kabilah Bani Haris saling duduk badi pakat megah belaka ni. Kabilah kami ada harta sekian-sekian, kabilah kami ada keturunan yang ramai, kabilah kami kabar kentang bangga. Akhirnya dibawa, mari kita pergi kubur belaka. Maka bila sampai ke kubur, maka disebut ayat ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu bermegah-megah, kamu berbangga-bangga, menyebabkan kamu lalai sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Anak kapalnya apa? Inilah sifat manusia yang dicela oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan apa? Kemegahan, keinginan dia, keinginan at-takasur untuk membanyakkan harta benda, membanyakkan keinginan dunia, tak akan habis sehinggalah ia masuk ke dalam kubur. Maksudnya apa? Siapa mati ya. Batu tuan-tuan, orang-orang yang lupa Allah Ta'ala, kita melihat manusia ni keinginan, cita-cita dia kepada dunia tak pernah habis tuan-tuan. Tak pernah habis sehinggalah dia masuk dalam kubur. Disebut dalam satu riwayat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatan, al-hirsu wal amal. Nabi SAW menyatakan bahawa yahrumu ibnu Adam, bahawa anak Adam itu akan menjadi tua. Memanglah kita tuan-tuan, perjalanan hidup kita tak akan selamanya muda. Kita melalui perjalanan peredaran masa akan menyebabkan sampai masa kita akan jadi tua. Kita akan jadi tua. Wa yabqa ma'ahu isnatan. Tetapi pada anak Adam ni dia akan kekal dua perkara. Maksudnya apa? Dua perkara ni muda sama, dok tua-tua. Kita tuan-tuan kau lama kau tua.
Tapi tuan-tuan, dua perkara ni tak pernah tua, muda sama. Iaitu apa? Al-hirsu wal amal, iaitu sifat tamak dan juga al-amal, cita-cita dan angan-angan. Nah, sebab tu tuan-tuan, keinginan manusia terhadap dunia ni tak pernah habis. Nah, ada semua cita-cita, ada semua angan-angan kita terhadap dunia, menyebabkan kita lalai daripada akhirat. Tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam kehidupan kita, tuan-tuan, sebelum daripada ini, kita contoh, kita tak ada rumah. Nah, kemudian kita pun berangan-angan untuk membina rumah. Nah, kita pun bina rumah, kita buat rumah. Nah, maka siap rumah kita. Bila siap rumah kita, tuan-tuan, kita pun tengok rumah kita. Oh, rumah kita besar, rumah kita. Tapi kita tengok, oh, rumah ni kalau besar dapur sikit ni, molek lagi ni. Oh, ruang ada lagi ni, tanah ada lagi ni. Oh, kita pun buat besar dapur pula. Nah, kemudian tengok lagi, oh, kita kena buat garah, tambah garah kereta pula. Nah, kemudian tambah buat pagar pula. Kemudian tambah buat laman halaman rumah pula. Kemudian tambah buat kolam pula, swimming pool pula. Tambah lagi, buat tanam pokok pula. Maka itu tuan-tuan, angan-angan cita-cita kita terhadap dunia tak pernah habis. Tak pernah habis. Sehinggalah hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Nah, bila mana masuk dalam kubur, bila mati, barulah terputus, berhenti angan-angan dunia kita. Nah, sebab tu di sini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan awal supaya jangan kita terlalu lalai dengan angan-angan cita-cita dunia sehingga kita lalai daripada mengejar kehidupan hakiki kita, iaitu kehidupan akhirat. Dan disebut dalam satu riwayat Imam Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'ul mayyit salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal, ada tiga perkara yang menghantar jenazah. Tiga, bila seorang itu mati, tiga perkara akan hantar dia. Lalu dua di antaranya akan kembali, dan satu lagi tetap akan bersama dengan jenazah. Jenazah itu apabila berlaku kematian, maka ia akan diiringi oleh keluarganya, oleh hartanya, serta oleh amal-amal yang dilakukan di atas dunia. Maka keluarganya dan hartanya akan kembali pulang, sedangkan amalnya akan tetap bersama dengannya. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, bila mati seseorang, bila sahaja orang usung kita, tuan-tuan, ahli keluarga akan ikut serta. Harta pun akan bawa sekali bagi tuan-tuan. Tetapi keluarga dan harta ini akan balik. Ia tak akan duduk sama kita dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan, disebut lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Tapi ingat, suatu hari nanti kamu akan mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita nak hidup atas dunia ni, ikut pandailah. Nak jadi orang beriman ke, nak jadi orang yang kafir, nak jadi orang saleh, nak jadi orang yang taat, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, ikut anda lah.
Nah, kerana hidup ini adalah pilihan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak kufur, kufurlah. Nah, maknanya apa? Hidup adalah pilihan. Siapa nak jadi baik, silakan. Siapa nak jadi jahat pun ikut anda awaklah. Tapi ingat, inna a'tadna lizalimina nara. Tapi ingat, kami janjikan kepada orang yang zalim, orang yang jahat, api neraka. Maka Nabi kata, kamu nak hidup atas dunia ni, cara mana ikut anda lah. Cara nak lawang Allah Ta'ala ke, cara nak taat ke, nak durhaka ke, ikut anda lah. Tapi ingat, satu hari nanti kamu akan mati. Tuan-tuan, kalau tak mati tak apa, masalahnya mati. Nah, okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah, kasihanilah siapa yang kamu cintai. Kamu nak sayang siapa, kamu nak cintai siapa, ikut pandalah. Tapi ingat, suatu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Tuan-tuan muslimi muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam ini cuba kita balik, kita tanya kepada pasangan-pasangan kita, orang-orang yang kita cintai. Nah, biasanya yang paling dekat dengan kita pasangan kita lah, isteri kita, suami kita. Malam ni tuan-tuan, kita balik, kita tanya isteri kita, yang sayang tak abang? Tanya tuan-tuan. Nah, tanya isteri kita, sayang tak abang? Nah, saya insya-Allah dia akan jawab sayang lah. Nah, kalau isteri kita jawab tak sayang, jawapannya kita boleh buka cawangan lah, cawangan yang kedua. Nah, jadi kita tanya, sayang tak abang? Saya dia kata sayang lah. Kita tanya pula soalan yang kedua, sayang sanggup tak hidup susah senang dengan abang? Nah, sanggup tak hidup susah senang? Nah, kalau dia jawab ya, maksudnya insya-Allah dia isteri yang solehah. Kita tanya pula soalan yang ketiga, sayang sanggup tak hidup semati dengan abang? Nah, kalau dia jawab ya, maka isteri solehah lah dia, insya-Allah. Tanya pula soalan yang keempat, kalau sayang sanggup hidup semati dengan abang, sayang sanggup tak temang abang dalam kubur kalau abang mati? Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan tanya, apa jawapan isteri tuan-tuan? Nah, jawapannya nehi, tak bang, tak akan temang abang dalam kubur. Nah, nak khabar apa tuan-tuan? Sayanglah setara mana pun kita di atas dunia ini, satu hari nanti kita akan berpisah dengannya. Sama ada kita pergi dulu ataupun pasangan kita akan pergi dulu. Dan bila kita berpisah, maka dibawa jenazah kita di perkuburan. Dan tuan-tuan, tidak ada pasangan yang akan tetap tinggal di situ selama-lamanya. Dia tetap akan pulang balik. Nah, sebab itu disebut dalam hadis ini bahawa yang mengikuti jenazah 3 perkara, iaitu hartanya, keluarganya dan juga amal-amalnya. Nah, 2 akan balik semula. Keluarga kita lepas tanam, lepas kebumikan kita, dia akan balik ke rumah. Harta kita hok bawa pergi kubur, naik kereta tu, kita pergi usun jenazah, naik kereta, bawa semua tu, semua akan balik belaka, tak ada tinggal kubur. Nah, tetapi yang akan tinggal bersama kita adalah amal-amal soleh, amal-amal yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka ayat ini memberi peringatan yang besar kepada kita
apabila Allah Ta'ala menyatakan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Janganlah sebab kemegahan itu melalaikan kamu sehingga masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Allah Ta'ala kata kalla, jangan begitu. Nah, maksudnya apa? Allah Ta'ala kata jangan. Disebut di sini tuan-tuan, mengikut huraian daripada Al-Hasan Al-Basri, menyatakan kalla sawfa ta'lamun, maksudnya apa? Ini adalah ancaman di atas ancaman. Maksudnya Allah Ta'ala kata jangan begitu. Jangan begitu apa? Jangan kamu dilalaikan dengan membanyakkan harta, membanyakkan anak pinak, menyebabkan kamu lala daripada membuat persiapan untuk hari akhirat. Okey. Kalla sawfa ta'lamun. Nescaya kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibat daripada kelalaian kamu di atas dunia. Dengan sebab kamu lala dengan harta kamu lala dengan anak-anak kamu lupa untuk beramal, nescaya kamu akan tahu lagi akibat apabila kamu tidak beramal. Bila di hari akhirat, summa kalla sawfa ta'lamun, dan kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Tuan-tuan, kalau kita melihat pada ayat ini, Allah Ta'ala mengulangkan 2 kali perkataan kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamu, 2 kali. Maksudnya apa? Sebab tu Al-Hasan Basri menyebutkan bahawa ini adalah ancaman ke atas ancaman. Maksudnya 2 kali. Bila 2 kali perkara yang sama diulang, itu menunjukkan taukid, iaitu satu perkara yang sangat diperkuatkan, diperkukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak khabar apa? Allah Ta'ala nak khabar sungguh bahawa jangan kamu jadi orang yang lala dengan sebab membanyakkan harta, kupu harta, lala dengan sebab anak-anak kamu. Okey, begitu. Dan mengikut pendapat Ad-Dhahhak, menyatakan bahawa firman Allah kalla law ta'lamun yang pertama tuan-tuan, kan tadi kan kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamu, mana 2 kali tu. Sawfa ta'lamu yang pertama itu maksudnya kepada orang-orang kafir. Nah, kepada orang kafir. Adapun summa kalla sawfa ta'lamun maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Nampak? Jadi Allah Ta'ala sebut 2 kali tu. Kali yang pertama Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir. Kali yang kedua Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang yang beriman. Okey. Jadi maknanya Allah Ta'ala khabar beri pesan awak, jangan kamu jadi disebabkan kemegahan, disebabkan harta, disebabkan anak, menyebabkan kamu lala daripada melakukan ketaatan. Seterusnya Allah Ta'ala menyambung lagi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya, seandainya kamu mengetahui dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya apa? Sebenar-benarnya azab balasan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat, nescaya kamu tidak akan lengah, tidak akan dilalaikan dengan sikap bermegah-megah dari mengejar kehidupan akhirat sampailah kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalulah kamu tahu dengan penuh keyakinan bahawa perkara ini akan diazab oleh Allah Ta'ala, nescaya kamu tak akan buat. Tapi tuan-tuan, sebab apa hari ini ramai orang lala? Sebab tuan-tuan, sebab kita tidak nampak perkara tersebut. Sama juga kita sebut istilah dosa dan pahala.
Tuan-tuan, dosa dan pahala nampak tak? Tak nampak. Tak nampak dosa dan pahala. Kita contohnya pahala mari ke masjid solat berjemaah, pahala 27 kali ganda, tuan-tuan. 27 kali ganda ni jangan kita letak dalam mindset kita 27 je. 27 tu kita tak tahu apakah nilai 27 tu. Nah, mungkin 27 ringgit, mungkin 27 ribu, mungkin 27 juta, mungkin 27 bilion, mungkin 27 kilo emas, 27 tamah. Tak tahu tu tak? Jangan kita kata 27 je. Tak. Jangan kita nampak 27 tu macam 27 ringgit. Tak. Tuan-tuan, kalaulah tu disebut di dalam hadis Nabi SAW, disebut dalam riwayat hadis yang lain, sekiranya manusia ni tahu akan kelebihan orang yang mari semayang berjemaah di masjid, la ataituhu walau bihabwan. Nabi kata, kalaulah orang ni tahu akan kelebihan mari semayang di masjid, mari duduk di sah hadapan, nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Tapi tuan-tuan, benda tu tak nampak. Benda tu tak nampak. Dan benda tak nampak ni lah kita panggil iman. Nampak? Kalau benda ada cokoh ni tuan-tuan, benda ni boleh nampak botol air, boleh pegang, boleh rasa, boleh sentuh, tu tak panggil iman. Iman ni barang tak nampak, tak rasa, tapi kita dituntut untuk percaya akan adanya perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, nescaya kamu tidak akan dilalaikan dengan dunia, dengan kemegahan, dengan harta, dengan anak yang banyak. Nampak? Tuan-tuan, disebut ainul yakin ni dia ada beberapa martabat. Yakin ni dia antara martabat yang tertinggi. Kalau kita tengok dalam martabat, dia ada beberapa peringkat. Bermula daripada peringkat paling bawah, dia panggil jahil. Jahil ni maksudnya kosong, tak ada benda, tak ada maklumat langsung. Jahil lah. Daripada jahil dia naik kepada peringkat seterusnya, dia panggil waham. Daripada waham, waham ni dalam 10%. Daripada waham dia naik kepada syak. Syak ni ragu-ragu, tapi tak kemah lagi, ragu-ragu. Daripada syak dia naik kepada zan. Daripada zan ni sangkaan. Zan ni ya kedak. Ia sama kuat. Daripada zan dia naik kepada peringkat seterusnya, dia panggil ghalib zan. Ghalib zan ni makna sangkaan yang lebih kuat lah. Maksudnya kebiasaannya betul lah. Macam kita katalah, orang tanya, Haji mari tak masjid? Ghalibnya biasanya mari. Nampak? Maksudnya apa? Kebiasaannya memang dia mari gitu. Daripada ghalib zan dia naik kepada peringkat seterusnya, dia panggil yakin. Yakin ni apa tuan-tuan? Yakin ni dia mengetahui sesuatu maklumat, sesuatu perkara berserta dengan dalil. Berserta dengan dalil. Itu dia panggil yakin. Yakin. Dan daripada yakin dia naik kepada peringkat seterusnya, dia panggil ilmu. Nampak? Ilmu. Ilmu ni dia mengetahui keseluruhan maklumat berserta dengan dalil-dalil. Okey. Jadi tuan-tuan, itu maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi, la tarawunnal jahim. Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jahim adalah salah satu daripada neraka, nama-nama neraka, ataupun terkenal juga dengan neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kamu nanti benar-benar akan tengok neraka Jahannam. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin.
dan sesungguhnya kamu akan benar-benar melihat dengan ainul yaqin. Dengan ainul yaqin ni maksudnya dengan pandangan mata betul. Dengan pandangan mata betul. Sebab itu tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat macam kita sebut ni. Peringkat yang pertama dia panggil ilmu yaqin. Ilmu yaqin ni kita tahu maklumat perkara itu. Sesuatu perkara tahu. Contohnya apa? Contohnya macam buah durian. Tapi tempat kita masyhur contoh kat negara-negara yang tak ada buah durian. Contohnya negara Arab. Kita pun cerita buah durian ni, buah dia berduri. Nampak? Buah dia warna kuning. Rasa dia sedap. Nampak? Tapi itu baru sampai tahap ilmu baru, maknanya baru sekadar pengetahuan. Daripada ilmu yaqin dia naik kepada ainul yaqin. Ainul yaqin ni tuan-tuan, dia tengok dengan pandangan mata dia. Tadi kita cerita je, buah durian tu duri, warna dia kuning, isi dia sedap, tapi tak pernah tengok lagi. Beginilah kalau saya sebut buah durian, tuan-tuan ada dah imaging dalam fikiran tuan-tuan. Saya beri satu perkara yang tuan-tuan tak tahu lagi. Saya beri satu jenis makanan syariah. Nama dia mamuniyah. Mamuniyah. Ada lagi dalam fikiran tuan-tuan, kenapa mamuniyah ni? Jadi saya pun cerita. Mamuniyah ni dia sejenis keju. Keju yang berwarna putih. Dia bentuk-bentuk macam nugget-nugget itu. Macam nugget ayam. Dia keju, susu, dan kemudian disalut, ditabur dengan habbatus sauda. Mana itu sekadar maklumat. Kita tak pernah tengok. Okey. Kemudian saya pun bawa makanan tu, nama dia mamuni, saya tunjuk pada tuan-tuan. Bila tunjuk nampak, itu panggil ainul yaqin. Nampak, kita tengok dengan mata kita. Gini rupanya mamuni makanan syariah. Nampak. Lepas kita nampak, kita pun makan. Makan, sedap. Sedap. Maka hak tu panggil hakul yakin. Nampak tak? Tadi kita dengar dia sedap makanan ni. Macam buah durian tadilah. Kita cerita buah durian ni sedap. Tapi dengar je sedap, rasa tak tahu lagi. Kemudian kita pun tengok buah tu. Ni buah durian. Nampak dah. Buah dia warna berduri, warna kuning, lembek-lembek sedap gitu. Tapi tengok saja, tak tahu lagi sedap tak ke mana. Bila kita makan, masuk dalam mulut, sedapnya. Tu panggil hakul yakin. Nampak? Maknanya dia telah benar-benar yakin, benar-benar tahu dah hakikat yang sebenar. Maka begitulah contoh juga ayat yang Allah Ta'ala nak kat bawah ni. Sekarang ni tuan-tuan, kita tahu bab syurga neraka ni dengan apa? Dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yang mana Allah Ta'ala dan Rasul khabar kepada kita, syurga ni gini. Nampak? Syurga ni comel, indah. Ada sungai yang mengalir, sungai susu, sungai daripada arak. Nampak? Ada buah-buahan pula. Nampak? Diceritakan. Tapi sekadar tahu je lah. Tengok lagi. Tak tengok lagi. Tak tengok lagi. Dah bila tengok, kegi di hari akhirat. Di hari akhirat, bila dah tengok dah di depan mata, ainul yakin, maka ini disebut orang kafir. Bila sudah nampak neraka di hadapan mata dia, maka honi lah yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Sejadah tu,
Allah Taala kata apa ni, orang kafir kata apa? Kami absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Orang kafir kata, wahai Tuhan, kami tengok dah neraka ni. Kami dengar dah neraka, gerungnya bunyi neraka. Tuan-tuan tak masuk lagi dalam neraka, baru bunyi. Bunyi ni macam kalau kita masuk dok gelegak, bunyi tu takut dak tuan. Maka inna muqinun, sekarang kami yakin. Maka farji'na na'mal salihah, wahai Tuhan, kembalikan kami ke dunia supaya kami boleh buat soleh. Itu dipanggil ainul yaqin. Tengok dah syurga neraka. Tengok dah syurga ni penuh indah. Itu ainul yaqin. Hakul yaqin, bila mana dia telah masuk dalam syurga, telah rasa makanan dalam syurga, rasa buah-buahan, rasa minuman dalam syurga, maka itu dia hakul yaqin. Maka itulah Allah Ta'ala kata, summa la tarawunnaha ainal yaqin, kamu akan tengok neraka Jahannam ni dengan ainul yaqin. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, tentang segala kenikmatan. Maka tuan-tuan, di hari akhirat lagi, semua perkara Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala tanya semua nikmat kita, nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, nikmat pendengaran, nikmat semua yang Allah Ta'ala beri kepada kita, semua akan ditanya, disoal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah ini memberi pengajaran, pengertian yang sangat besar kepada kita supaya kita beringat dan berhati-hati sekalian nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama ada nikmat kecil ataupun nikmat besar, semua itu akan disoal jawab, ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.